Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, muslimin, muslimat sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puja dan puji kita rafakkan ke hadrat Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW. Syukur di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk dapat sama-sama hadir pada pagi ini bagi menyambung bacaan kitab Nasaihul Ibad, muka surat 165. Adapun perenggan yang kedua daripada bawah tu, adapun gangguan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun gangguan yang disebabkan perkara dunia terhadap ibadah zahir, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yang katanya, aku berkeinginan untuk menghimpun antara berniaga dan ibadah, tetapi kedua-duanya tidak dapat berkumpul. Maka aku memilih ibadah dan meninggalkan perniagaan. Ini Abu Darda, sahabat Nabi, atau nama sebenarnya Uwaimir bin Zaid. Uwaimir bin Zaid ni golongan Ansar daripada suku Khazraj. Jadi Abu Darda ni asalnya dia nak himpun ibadah dan berniaga. Berniaga pun dia, rajin ibadah pun dia. Tetapi setelah dicuba-cuba, ternyata tak mampu. Tak mampu nak berhimpun keduanya sekali, ibadah dan berniaga tu. Sehingga akhirnya dia buat keputusan memilih ibadah, tinggal perniagaan. Maka hal itu disebabkan kerana kemampuan Abu Darda radhiyallahu an yang sememangnya tidak dapat mengumpulkan kedua-duanya, kedua-dua ibadah dan berniaga tadi. Adapun sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, maka beliau dapat menjalankan ibadah sambil juga berdagang atau berniaga. Pendek kata, semuanya terpulang kepada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Pendek kata, semuanya terpulang kepada kekuatan dan kemampuan masing-masing. Sesungguhnya, jalan untuk beribadah dan berbuat taat adalah sangat banyak. Sesungguhnya jalan untuk beribadah dan jalan untuk kita berbuat taat adalah sangat banyak. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak, sebanyak nafasnya makhluk.
sebanyak nafas makhluk. Bukan sebanyak nafas manusia, makhluk. Termasuklah binatang. Berapa juta binatang ada. Apa maksud ni? Ada orang yang sampai kepada Tuhannya dengan menuntut ilmu. Ada orang yang dia dekat dengan Allah, ataupun ibadah utama dia adalah menuntut ilmu. Daripada kecil dia belajar, sambung ke peringkat atasan, sambung kalau sekarang penilaiannya sijil, ijazah, master, apa doktor, yang buka pondok dan seumpamanya, jadi tok guru, siang malam mengajar. Itulah dunia ibadah dia. Kalau kita tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, antaranya qiyamul lail dia selain daripada kita kata solat sunat, tahajud apa semua, mengulang kaji kitab, mencari jawapan-jawapan fiqh, nak keluarkan fatwa. Tu tengah-tengah malam duk fikir, perah otak kan, cari jawapan. Orang duk tanya macam-macam hukum hakam. Itulah ibadah dia. Murajaah kitab, buka kitab itu, buka kitab ini misalnya kan. Baik. Kemudian ada pula yang sampai kepada Allah dengan sedekah. Dengan sedekah. Infak, wakaf, zakat dan seumpama. Ada yang kerana menolong masyarakat. Ini semua jalan-jalan ibadah. Ada yang kerana menolong masyarakat. Kerja-kerja kebajikan, yang terlibat dengan NGO, menolong anak yatim, orang miskin, gelandangan dan seumpama. Kesemuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah lagi kalau nak sebut satu persatu kan. Situ dia sebut 3 je. Ilmu, sedekah, tolong orang. Banyaklah. Ada yang sampai kepada Allah dengan Quran, ada yang sampai dengan jihad, ada yang sampai dengan akhlak, ada yang sampai dengan taubat. Banyak. Macam bulan Ramadan ni, insya-Allah esok panjang umur kita berpuasa. Saya tertarik apa yang disebut oleh Gus Baha, seorang tokoh ilmuwan daripada Indonesia. Dia ingatkan supaya jangan kita kecam, dia kata. Jangan kita kecam bulan Ramadan ni ada orang yang tak dapat solat tarawih berjemaah di Masjid Surau kerana sibuk bekerja. Walaupun kita akui tarawih itu setahun sekali kan. Tapi bagi yang bekerja, itulah ibadah mereka ketika itu. Tambah yang namanya suami, yang namanya ayah, perlu memberi nafkah kepada keluarga. Besar ibadah tu. Mencari rezeki wajib. Jadi jangan kita pandang lekeh macam apa ni, bulan-bulan puasa pun tak datang, tak bertarawih, ni golongan lalai. Tak perlu. Tarawih sunat, dia cari rezeki tu wajib. Dah kena gilirannya belah malam, syih malam, nak kata apa kan. Dan boleh sahaja sambil-sambil bekerja tu, kalau ada ruang, buatlah solat tarawih sendirian. Sebab tarawih ni sunat berjemaah, tapi boleh harus dikerjakan sendirian. Buat sorang-sorang kejap je. Habis 2 rakaat salam, bangun lagi. Tak adalah selawat-selawat macam di Masjid Surau tu kan. Simple je. Semayang, bangun. Lepas tu boleh selang-selang masa pula. Nama pun tarawih, rehat-rehat. Paling sikit 8 ataupun 10 rakaat, atau yang 20, paling banyak 36 mazhab Imam Malik, setengah kaul. Biasa buat 8 lah, atau 10. Kalau 20 tu kira rajin lah. Alhamdulillah. Lagi banyak, lagi besar pahala. Itu sebab jalan ibadah tu banyak.
Jalan ibadah itu sebanyak hitungan nafas makhluk. Masya Allah. Ya. Okey, baik. Mana tadi? Kesemuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah, silakan. Ya, tak ada masalah. Samalah tuan-tuan perempuan ni, isu yang saya kira setiap tahun berulang-ulang kan. Pasal tadilah jumlah rakaat tarawih. Sampai bergaduh-bergaduh buat apa kan. Ikutlah 8-8 lah, 10-10, 20-20. Ya, lepas tu ada yang petikai doa waktu berbuka. Sahih ke tak sahih yang kita duk baca selama ni. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Benda agak remeh lah untuk kita habis masa berdebat. Ya. Sedangkan ukhuwah itu yang paling penting. Ya, paling penting. Waktu berbuka nanti di masjid surau, bincang pula mana yang afdal. Berbuka dulu makan berat ke, atau buka ringan solat baru makan berat. Kadang-kadang hak tu pun bertekak juga. Ya. Kalau tanya saya mana yang afdal, yang afdalnya ikut keputusan AJK Masjid Surau masing-masing. AJK kata buka berat terus, itulah afdal. AJK dah mesyuarat kata buka ringan dulu, lepas tu solat, itulah afdal. Pegang je. Ya. Kerana semua itu dibenarkan oleh Rasulullah. Masing-masing ada hujah, masing-masing ada dalil. Boleh berlaku. Ya, selagi dia duduk dalam masalah khilafiyah, ikutlah. Itu maksud dia. Ya. Seperti cara Abu Darda. Balik pada cerita Abu Darda ni, radhiyallahu an, yang hanya mengambil ibadah sahaja dan meninggalkan perniagaan. Kerana ni dia punya pencerahan lah. Sebab tadi mungkin kita macam tertanya-tanya juga, adakah betul pilihan Abu Darda, ataupun boleh ke kita mencontohi Abu Darda memilih ibadah tinggal perniagaan? Jadi tanda tanyanya apa? Macam mana nak makan minum kan? Macam mana nak dapat belanja gaji, duk tumpuk ibadah aja, tinggal perniagaan. Kat bawah ni baru ada dia punya pencerahan. Seperti Abu Darda yang hanya mengambil ibadah sahaja. Maksudnya dia tumpuk ibadah sehingga dia meninggalkan perniagaan. Walaupun asalnya tadi dia nak buat dua-dua kan. Nak meniaga, nak ibadah, nak meniaga. Tapi sudah jadi kelang kabut. Tak tersusun jadual dia. Kalau dia berniaga mungkin ibadahnya jadi lambat, jadi lewat, jadi ghaflah, macam-macam lah. Terganggu ibadah dia dengan meniaga. Mungkin begitu andaian dia. Jadi dia ambil keputusan tinggal perniagaan. Kenapa dia berani tinggal perniagaan sehingga menumpukan ibadah? Kerana, ni jawapan dia. Beliau walaupun tidak berdagang, tidak berniaga, bekal untuk keperluan hidupnya sudah cukup memadai. Patutlah. Kan? Walaupun dia tak berniaga, bekal untuk keperluan hidupnya, perbelanjaan hidupnya sudah cukup memadai. Wallahu alam, anak orang kaya ke, ya, harta pusaka tak habis makan 7 keturunan ke, kan, kita pun tak tahu. Sehingga dengan itu pada Abu Darda tumpuk ibadah je lah. Ya.
Jadi kalau perbelanjaan hidup tidak mencukupi, apatah lagi namanya suami ayah ni tadi, yang wajib memberi nafkah kepada keluarga, tak bolehlah dia memandai-mandai tinggal perniagaan, tinggal kerja, tumpuk ibadah je. Sebab dia ada terikat dengan kewajipan memberi nafkah tu. Okay. Jadi berbeza-beza lah kes tu. Tak boleh borong. Tengok keadaan masing-masing. Kalau seseorang sudah berasa tenang dan tenteram dengan sesuatu hal, misalnya dalam mencari rezeki sambil beribadah, maka dia tidak usah meninggalkannya. Kalau seseorang itu dalam dia mencari rezeki, kemudian tak tinggal ibadah, maka tak usah dia meninggalkan mencari rezeki tu, berniaga tu. Orang yang sudah tenteram mengerjakan ibadah sambil berusaha sekadarnya, maka ia jangan beralih menjadi saudagar besar sampai meninggalkan ibadah. Seorang saudagar yang kaya raya selalu tenteram menjalankan ibadah. Janganlah hartanya dibuang sia-sia, kerana dikhawatirkan setelah hartanya habis dibuang-buang, ibadahnya justru menjadi buruk. Okey, baik. Ya, je. Okey. Masalah lebih mencukupi itu pada saya tak jadi isu. Ya. Yang penting point dia yang saya lihat, jangan mengganggu ibadah tu kan. Sebab tujuan utama kita hidup kat dunia ni, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok macam dia sebut tadi, ada nama Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni dia mampu kumpul dua-dua kan. Dalam hebat berniaga, usahawan jutawan, tapi solat jemaah tak tinggal. Itu maksud kan. Bukan sekadar tak tinggal solat jemaah, tak tinggal takbir yang pertama tu. Tu Abdul Rahman bin Auf. Kaya raya lebih daripada keperluan dia, tapi kekayaan itu digunakan untuk ummah, untuk ekonomi, untuk bantu orang susah. Yang jadi masalah, kaya raya kita ni sekadar untuk berpoya-poya, lepas tu ibadah pun makin lama makin malap. Jadi kalau kita rasa dengan kekayaan itu menyebabkan kita lalai, sebab tu dia sebut cukuplah kita ambil yang sekadarnya. Tapi kalau ada orang mampu jadi kaya lagi tawaduk, lagi kaya lagi rajin pergi masjid, yang tu memang lah. Dengan kaya dia tu, dia bantu orang, jadi pemurah, sangat digalakkan. Jadi berbeza-beza kemampuan di antara kita. Mungkin ada orang macam Abu Darda, mungkin ada orang passion dia macam Abdul Rahman bin Auf, mungkin ada orang macam Sayyidina Umar kan. Sebab karakter manusia ni dia lebih kurang je, berbeza zaman. Bahkan kita punya idola kita, kita punya sumber inspirasi tu kan. Ya. 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 Okey.
Baik. Jadi kalau kita kaitkan bulan Ramadan, orang meniaga bahasa Ramadan kan? Meniaga lah tu. Kemudian masuk waktu maghrib, masa itulah orang sibuk-sibuk duk beli-beli lagi. Kan? Dia masih nak berjual beli ataupun nak mendahulukan maghrib tu kan. Baik, dalam keadaan yang sebegitu, ada juga setengah-setengah pandangan ulama membenarkan untuk selesaikan urusan jual beli itu. Tapi dalam masa yang sama berbuka lah dulu kan. Berbuka, menyegerakan berbuka. Kalau dia dapat solat maghrib berjemaah, ada surau berdekatan ataupun berjemaah dengan kumpulan-kumpulan dia di situ, itu bonus lah. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai tak sembahyang lah, itu paling ringan. Paling ringan untuk kita katakan jangan sampai tinggal sembahyang, qada maghrib kan, balik nanti rumah lah qada kan. Ini pelanggan tengah ramai ni, tak sepatutnya begitulah. Jadi maksudnya memang dilema antara keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Tak. Kita je kaitkan Ramadan kan. Jadi kalau dalam konteks Ramadan, pasal tema ni kita lebih kepada Quran kan, pada apa pengisian dalam Quran dalam Ramadan tu. Jadi tak sepatutnya kita lebihkan apa sedia ada dan buat apa penjagaan tu ada yang biasa untuk Ramadan, tapi bila Ramadan tu patut kita tumpukan yang sepatutnya lah kan. Ya, betul. Memang ada saranan-saranan daripada para ulama dalam kitab-kitab fiqh digalakkan orang meniaga ni selama 11 bulan sebelum Ramadan dia meniaga sungguh-sungguh all out supaya dia dapat keuntungan lebih yang sehingga bulan Ramadan nanti dia tak payah meniaga. Ada saranan yang menganjurkan sedemikian. 11 bulan tu pulun, kumpul duit sikit begitu begini, mampu menanggung kalau tak meniaga sebulan pun cukup lah. Supaya sebulan itu dia tumpukan sepenuhnya kepada ibadah. Itu yang paling baik. Tapi macam kita sebut tadilah, skrip tu takkan sama setiap orang. Berbeza-beza masalah, berbeza-beza tanggungan, berbeza-beza keadaan. Sebab itu pada saya kita balik pada apa yang Nabi sebut tadi ni, jalan ibadah tu banyak. Yang kita sebut Quran, tarawih, qiyamul lail itu ibadah khususiyah. Kalau dia berniaga tu untuk menyara keluarga, ibadah juga. Bahkan mencari rezeki, memberi nafkah kepada anak bini wajib. Cuma ibadah asas seperti solat tak tinggal lah. Puasa kena puasa. Kita sudah sampai satu zaman yang, ialah orang kata zaman-zaman penghujung ni kan. Kita nak mengharapkan semua orang macam kita faham, kemungkinan takkan berlaku lah. Bulan Ramadan ni tumpuk ibadat je. Itu yang sebaiknya. Hatta ada imam, saya lupa, Imam Abu Hanifah kalau tak silap lah. Sampai tahap bulan Ramadan dia tak mengajar. Dia cuti kuliah. Kuliah subuh ke, kuliah duha ke, kuliah apa pun memang dia cuti. Sebab betul-betul dia nak tumpukan ibadah. Kerana dia kata aku dah penat, bukanlah penat tu maksud mengeluh apa. 11 bulan tu dah all out mengajar dah. Sekarang ni bagi aku beruzlah. Aku nak dengar Allah je. Inilah bulan dia. Tapi ada juga imam-imam lain yang kekal mengajar. Jadi tak sama. Ya. Bila ada contoh tu kita boleh ikutlah, boleh pegang. Sebab yang saya tahu tu, satu ketika dulu, beberapa tahun dulu, timbalan mufti kita, sekarang ni tak tahulah dia dah berubah ke dia punya ijtihad tu. Timbalan mufti kita Ustaz Zamri, Datuk Zamri Hashim kan. Bulan Ramadan dia tak mengajar. Dia kata anak ikut imam ni, dia untuk tumpuk ibadat je, Quran, zikir, selawat. Begitu juga ada setengah masjid saya tengok kuliah subuh pun batal.
Mereka dah nak start bertadarus lepas subuh. Ada orang bising. Apalah. Kan? Sepatut kuliah tu wajib. Tadarus tu sunat. Sebab memang ada yang macam tu. Kerana dia orang ni memang kaki majlis ilmu. 11 bulan tu dah bergulumang hidup dengan hadir majlis ilmu, menadah kitab. Jadi bulan Ramadan tu betul-betul Quran, tarawih, ibadat, zikir. Ada yang ambil pendekatan begitu. Jadi bukanlah salah berniaga tu. Bahkan dengan berniaga ada pula pahala-pahala yang lain selain daripada dia cari rezeki untuk keluarga tadi kan. Memberi nafkah tu wajib tu satu. Lepas tu kalau dia berniaga dengan amanah, pahala amanah. Berniaga dengan bersih, tunjuk contoh akhlak yang baik sebagai peniaga Islam. Semua tu ada nilai-nilai yang tersendirilah. InsyaAllah yang Allah akan beri dari sudut pahalanya. Lepas tu mungkin dengan dia berniaga, dia infak, dia sedekah, dia nak bayar zakat nanti, zakat fitrah, atau ada niat-niat yang baik dengan dia berniaga tu. Ada juga saya jumpa di Manjung, di kampung saya lah. Tadi kita sebut 11 bulan berniaga, pulun betul-betul kumpul duit, biar sebulan tak berniaga kan, tumpuk ibadat. Tapi saya jumpa juga bulan Ramadan dia berniaga, keuntungannya cover 11 bulan. Ada yang berniaga air je. Kalau di Manjung tu Murtabak, saya lupa dah nama pakcik tu. Memang terkenal, beratus-ratus orang viral. Rezeki dia bulan Ramadan. Masya Allah. Yang penting ke mana dia salurkan rezeki tu, dan jangan dia menjadi orang yang tidak bersyukur lah di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang macam Gus Bahar sebut tadi kan. Kita tengok orang bekerja waktu malam tak pergi tarawih, kita kata apalah, bulan Ramadan pun benda setahun sekali je kot. Ialah pada kita pandangan kasih sayang. Hadis yang kita baca tadi ni, jalan ibadah itu banyak. Jalan. Okey. Okey, baik. Ini juga satu cabaran yang saya sendiri pun ialah duk fikir juga. Isu pembaziran di bulan Ramadan. Baru ni saya tengok ada satu artikel, bahkan di YouTube pun ada. Satu hari pembaziran di bulan Ramadan mencecah hampir dekat-dekat 15,000 tan. Satu hari. 4 ke 5,000 tan adalah makanan yang tidak dijamah. Baik, kita tidaklah meletakkan sepenuhnya kesalahan kepada peniaga bazar Ramadan. Kan? Itu atas masing-masing lah. Kita membeli dengan nafsu ke, membeli dengan keperluan. Bak kata arwah Ustaz Ismail Kamus lah, beli tengah lapar. Memanglah semua benda nak dibeli. Itu akhirnya masuk tong sampah je, tak berusik. Kalau ada batu bata panggang orang berniaga pun, silat hari bulan kita beli batu bata panggang. Nafsu tengok sedap je. Di situlah kita nak didik diri kita, keluarga kita, masyarakat. Allah dah sebut dalam surah Isra' tu kan. Innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Ayat 27 kalau tak silap. Sesungguhnya membazir itu saudara, bukan kawan lagi dah. Allah cop label saudara, syaitan. Jadi cabarannya apa? Bulan Ramadan kita akui bulan murah rezeki, bulan orang infak, bulan orang tak berkira. Itu kita tak nafi dah. Orang berebut-rebut ni, pahala berlipat kali ganda kan dengan jamu orang berbuka. Tapi macam mana kita nak imbangi? Tu bahasa. Nak imbangi antara murah rezeki
dengan jangan membazir, sampai membazir kan. Itu cabaran. Jadi bazar Ramadan ni pada saya ada pro and con lah. Walaupun saya sendiri dalam sebulan tu mungkinlah kot-kot 2-3 kali je lah kot ke bazar Ramadan. Selebihnya kita berbuka di surau, di masjid, dan 2-3 kali mungkin di rumah bila anak-anak balik cuti. Dia ada bagus, ada tak bagus lah. Apa pun atas diri masing-masing. Kita yang tak sempat nak masak, kelang kabut sangat, bazar Ramadan lah penyelamat kan. Lah minit carilah apa yang patut. Ada bagusnya daripada kita kelang kabut gitu gini. Ataupun tinggal berdua je nak masak pun, alah tak baloi dah rasakan. Cuma kita lah kena berdisiplin. Saya kalau turun ke bazar Ramadan, orang kata apa, straight forward je. Orang rumah nak makan apa, anak nak makan apa, pergi dah keluar balik. Tak ada nak tawah 7-8 kali kan. Tu cara orang lelaki lah, biasa gitu. Orang perempuan dia lambat sikit. Sampai kalau orang rumah tunggu dalam kereta, saya turun, dia pun tak ada apa-apa, tengok WhatsApp, saya dah masuk dah. Dah habis ke bang, katanya. Dah lah. Kita pergi pada maksud tu je. Pap, dah keluar kan. Kalau pusing lama-lama kan semua benda nak dibeli. Semua tengok sedap. Yang tofu, ayam percik, semua menggoda-goda, manggi-manggi kan. Lepas tu terbuang. Dan sekarang ni pula kita tengok budaya macam zaman saya kecil-kecil sempatlah tukar-tukar juadah dengan jiran kan. Pun dah semakin pupus dah tengok. Jadi kita tak adalah nak menyerang orang meniaga bazar Ramadan kan. Sepenuhnya meletakkan kesalahan pada dia orang. Macam saya sebut tadi dah ada baik buruk dia. Ada pro and con. Okey. Baik, kita sambung. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau berkata, jika dunia dan akhirat dapat berkumpul pada orang lain, tentu pada diri aku, kata Sayyidina Umar ni, akan dapat, yakni lebih mudah lagi. Kerana apa? Sebab aku, kata Sayyidina Umar, diberikan kemampuan oleh Tuhan berupa kekuatan dan kehalusan. Jadi Sayyidina Umar ni dia mengukur kekuatan diri yang Allah beri pada dia. Kita masing-masing mengenal diri kan, kekuatan kita, kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, semua tu dah dicongak. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau ada seseorang yang dia boleh hebat dua-dua, insya-Allah aku pun boleh juga. Cuma Sayyidina Umar ni dia hebat dia dari sudut pentadbiran lah. Kalau Abdul Rahman bin Auf meniaga kan, meniaga dan ibadah. Sayyidina Umar pentadbiran dan ibadah. Dengan memperhatikan riwayat tersebut, maka hendaklah orang ataupun seseorang itu memilih yang lebih selamat dan meninggalkan yang tidak kekal. Kerana keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada yang mengikuti petunjuk. Ini pilihan orang yang beriman kepada hari akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada akhirat, tentu dia memilih dunia yang fana dan meninggalkan akhirat yang kekal abadi. Adapun yang memasyghulkan dunia dalam hati seseorang ialah kerana banyaknya keinginan-keinginan. Masyghul ni sibuk. Adapun yang memasyghulkan, yang menyibukkan dunia dalam hati seseorang. Jadi dalam hati kita ni duk fikir dunia je. Kerana apa? Kerana banyaknya keinginan-keinginan. Memanglah nafsu kan. Macam-macam keinginan yang membuat seseorang itu menjadi cinta kepada dunia. Sedangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Sesiapa yang mencintai dunia, maka akan tercicir urusan akhirat.
Dan sesiapa yang mencintai akhirat, maka akan berkuranglah dunianya. Untuk itu, pilihlah yang kekal daripada yang lekah rosak. Yang kekal ni akhirat lah. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mengamalkan hadis ini, orang tidak akan mengalami kepayahan dan kerendahan sebab kekuatan apapun jika ditujukan untuk akhirat, sudah tidak dikatakan dunia lagi. Apa sahaja kita buat ni tuan-tuan perempuan, kalau ditujukan, diniatkan, dihalakan untuk akhirat, ketika itu sudah tidak dikatakan dunia lagi. Macam tadi lah kan, dia berniaga, mesti ada niat. Niatnya kalau sebagai suami, wajib aku kena beri nafkah pada isteri anak-anak. Jadi berniaga dia tak jadi dunia dah jadi akhirat. Sebab dia nak memenuhi tanggungjawab. Ataupun dia berniaga dengan niat nak kumpul duit, kalau ada rezeki lebih nak pergi umrah, contoh. Kan? Dia berniaga kalau ada rezeki lebih nak bantu orang susah. Itu maksudnya. Jadi apa pun jika ditujukan untuk akhirat, dituju ni diniatkan, diqasadkan, sudah tidak dikatakan dunia lagi. Walaupun mata zahir kita nampak macam dunia lah. Tapi unsur niat tu menyelamatkan. Tu Masya Allah. Ya? Innamal a'malu bin niat tu kan. Baik. Umpamanya, disebut tadi. Seorang peniaga. Yang maksudnya untuk mendapat rezeki halal. Ya. Dia gagah juga berniaga supaya dapat cari rezeki yang halal. Walaupun kadang-kadang zaman stres, tekanan ekonomi ni, ada juga yang ambil jalan singkat kan. Berniaga dadah lah senang. Kan? Jual organ orang ke, beri colik siapa-siapa. Duk terfikir juga kan, buat benda-benda tak elok. Terima rasuah ke itu ini kan. Jadi scammer ke. Ya? Buat pelaburan macam Pak Mantelo dulu. Kan sekarang ni duk hangat isu apa tu. Suami Heliza Helmi kan. Dia punya pelaburan dikatakan macam-macam lah. Wallahu a'lam kan. Jadi fikir dia kata, tak jadi. Ya, buat kerja haram ni tak senang hidup. Tak apalah aku berniaga lah walaupun kadang-kadang untung tak banyak kan. Tapi yang penting rezeki halal. Besar. Besar tu niat tu. Ya, dalam keadaan kita hari ni kadang-kadang hilang pertimbangan, terdedah dengan benda-benda haram, tapi kita boleh juga jaga diri supaya kekalkan yang halal. Itu besar pengorbanan dia. Jadi peniaga yang maksudnya untuk mendapat rezeki halal, untuk bekal ibadahnya, maka perniagaan yang sedemikian itu termasuk amal akhirat. Tu dia. Asalkan benar-benar niatnya itu, jadi niatnya betul-betul lah. Benar-benar niatnya itu dilaksanakan dengan sebenar. Maksudnya niat satu, lepas tu pelaksanaan tu. Okey. Habis ya. Selesai untuk syarah huraian poin yang pertama. Poin pertama ni kalau kita tengok balik asal hadis muka surat 164 tu, cuba kita selak balik ke belakang. Sayati zamanun ala ummati tu kan. Kita baru sampai hadis yang kedua ataupun nasihat yang kedua dalam bab yang keempat. Akan datang satu masa, kita baca balik dia punya terjemahan hadis tu. Muka surah 164. Umat aku, kata Nabi, dia mencintai 5 perkara sampai lupa 5. Pertama, dia cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, dia cinta rumah kediaman sehingga lupa kubur. Ketiga, cinta harta, lupa hari perhitungan. Yang keempat, dia cinta keluarga serumah,
isteri anak-anak lah, sehingga lupa bidadari. Dan akhir sekali yang kelima, dia cinta atau suka dirinya sendiri sehingga lupa Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang berlepas diri dariku, kata Nabi, dan aku pun berlepas diri dari mereka. Jadi siapa-siapa yang buat 5 benda ni, Nabi berlepas diri daripada kita. Makna berat lah tu kan. Jadi yang panjang lebar kita bincang tadi ni adalah huraian kepada cinta dunia tu. Jadi nak menyelamatkan dunia kita ni, kerja-kerja dunia kita ni, masukkan unsur niat yang betul. Di samping pelaksanaan yang betul, yang kita sebut sebagai patuh syariah. Niat satu hal, lepas tu pelaksanaan pun kena betul. Okey, habis. Kedua, ni baru poin kedua. Muka surat 166 tu, masuk balik. Kedua, membina dan menghias rumah-rumah dan meninggalkan amal yang akan digunakan untuk membina rumah sebenar di dalam kubur. Okey. Tidak syak lagi di akhir zaman. Terutamanya di akhir zaman. Yang serba canggih dan sangat mencabar ini, telah pun kita maklum bahawa semua bahawa di mana sahaja manusia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi, mencakar langit megah dan menghiasinya dengan berbagai macam bentuk seni bina yang sangat indah. Ya, termasuklah rumah-rumah kediaman. Malangnya, pada masa yang sama, manusia semakin melupakan rumah sebenarnya di dalam atau di alam kubur kelak. Baik. Jadi ayat dia saya kira sama je dengan poin pertama yang selalu kita ulang-ulang. Ya, susunan ayatnya macam mana? Bukan salah kita cari dunia, yang salah lupa akhirat. Bukan salah kita hias rumah, ya, yang salah lupa kubur. Itu sahaja ayat dia kan. Ya. Baik. Apakah ada manfaat kalau kita buat rumah berdekatan dengan kubur? Pada saya tak ada masalah. Ya. Dengan harapan mudah-mudahan seimbang lah kan. Kita ada rumah, sambil-sambil tu tengok juga rumah kita yang bakal kita huni kan. Jadi kubur ni sebenarnya Nabi suruh kita ziarah. Apa sebab? Mengingatkan kita kepada kematian kan. Mengingatkan kita tentang hakikat hidup, bahawa di situlah kita akan transit kejap sebelum kita meneruskan perjalanan ke alam akhirat. Kalau boleh diusahakan, pada saya tak ada masalah lah. Rumah berdekatan dengan kubur. Ataupun tak berdekatan pun taklah jadi masalah kan. Tapi mungkin kita pergi ziarah, kita lalu dekat kawasan perkuburan, yang akhirnya mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita bahawa rumah yang kita sayang-sayang ni sampai masa nanti akan tinggal juga. Kadang-kadang sampai berebut-rebut dengan anak-anak pula waris kan. Tu. Taklah wajib kan. Mesti rumah dekat kubur. Sebab alam Melayu ni bila cerita kubur dia ada pembawakan lain pula.
Dia bukan ingat mati, dia ingat hantu. Lansui lah, pocong lah dengan saknika macam-macam. Jadi kalau anak-anak udah takut pula. Kecuali kalau kita nak didik jadi berani, tak apalah. Nabi banyak ziarah kubur waktu malam. Kita malam minta maaf lah. Kan? Sebab kubur kita orang Melayu ni ada sinonim dengan cerita-cerita misteri kan. Sedangkan mengingati kubur tu besar dia punya pengajaran. Ya. Memanglah kalau kita lalu tengah-tengah malam kawasan kubur kan, meremang kan. Tapi cara kita nak lawan macam mana? Kita fikir gelap kat dunia, yang kita masih berada kat dunia, baru tengok kubur je kan, dah takut kan. Jadi macam mana kita duduk betul-betul dalam tu? Kamu duduk sibuk takut hantu, kamu tak sibuk macam mana nak jawab dengan malaikat munkar nakir, lagi takut. Di situ baru kita nak lawan godaan-godaan yang nak bagi kita rasa seram dekat hantu kan. Ini masih kat dunia. Kamu takutkan hantu daripada takutkan soal jawab malaikat munkar nakir. Lagi gelap, duduk seorang pula. Baik. Yang ketiga, manusia sangat sibuk mengumpulkan harta benda dan lengah terhadap perhitungan Allah ke atas harta benda yang diperolehi tersebut. Padahal dalam satu hadis Nabi dinyatakan bahawa seseorang yang menimbun atau mengumpul makanan lebih dari persediaan 3 hari, bererti ia hanya akan memperberatkan hisab di hari akhirat kelak. Apatah lagi sekiranya manusia mengumpul harta sangat banyak sehingga untuk dipersiapkan bagi anak dan cucu. Wal'iyadzubillah. Sesungguhnya dari harta benda itu, yang halal akan dihisab, manakala yang haram akan menjadi azab atau siksa bagi pemiliknya. Sama juga. Sama dengan poin pertama, poin kedua, poin ketiga ya. Isunya isu berlaku ketidakseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu sahaja. Sedangkan harta ni dalam Islam kita dah jelas dah. Ya, dia alat kan. Yang perlu kita manfaatkan untuk akhirat. Kalau kita jadikan harta matlamat, di situlah bermula bibit-bibit kerosakan tu. Dia alat sahaja. Keempat, mencintai isteri dan anak-anak dengan melampaui batas sehingga melupakan pahala yang ada di syurga. Ganjaran yang ada di syurga antaranya adalah bidadari. Bukankah kehidupan dunia ini ibarat permainan, drama, banyak berbangga-bangga dengan bilangan anak dan isteri, serta perlombaan mengumpul harta. Sesungguhnya dunia seisinya ini satu penipuan yang hanya orang bijak sahaja yang terlepas dari perangkapnya. Justru itu sayang terhadap anak isteri tidak seharusnya melupakan pahala akhirat yang lebih nikmat dan kekal. Dalam hal ini 2 ayat di bawah memadailah kita jadikan peringatan agar tidak terlengah dari tipu daya isteri dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffar. Jadi panjang ayat dia tu. Kita tengok terus terjemahan. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata la'ibun, permainan, walahwun, hiburan atau senda gurau yang melalaikan, wazinatun, perhiasan yang semakin mengurang, watafakhurun bainakum, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan, watakasurun fil amwal wal aulad,
dan berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak-anak. Semuanya itu terhad waktunya, makna sementara lah. Semua yang kita bangga-bangga, yang kita kejar-kejar ni sementara sahaja. Samalah dia punya kiasan seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihat tanaman itu jadi kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Tu. Dijadikan dunia matlamat. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingat bahawa kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang demikian ialah limpah kurniaan Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Jadi agak panjang ayat dia. Surah Al-Hadid, surah besi. Ayat 20, ayat 21. Ada satu ayat yang saya kira lebih tepat lah kalau nak cerita pasal poin yang keempat ni. Surah At-Taghabun ni. Surah At-Taghabun ayat 14. Nanti boleh tengok. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang beriman, berhati-hati kamu bahawa isteri dan anak-anak kamu kalau tak kena gaya menjadi musuh bagi kamu. Isteri ni lebih kepada kita kata pasangan lah. Tak adalah isteri saja kan. Kadang-kadang suami yang bermasalah, ada kes isteri yang bermasalah. Maksudnya pasangan. Boleh jadi pasangan kamu menjadi musuh. Dan anak-anak kamu pun begitu. Okey, habis. Kemudian yang kelima, mengikuti kehendak dirinya sendiri. Adalah hadis yang kita baca tadi tu. Akhir zaman berlaku, kata Nabi, umatku mencintai dirinya sendiri. Apa maksud dia? Mengikuti kehendak dirinya sendiri. Itu maksud cinta tu. Dan diri sendiri itu pula apa? Dia hurai lagi. Iaitu nafsu. Dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Apabila manusia telah pun diperhamba oleh nafsunya, maka semua yang dilakukan adalah sebagai cerminan syaitan. Memandangkan betapa bahayanya nafsu ini, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin menjadikan nafsu sebagai penghalang terakhir bagi seorang ahli ibadah untuk menuju kepada hadrat Rabb. Lebih lanjut beliau berkata, muka surat sebelah, adapun halangan yang keempat. Ini petikan kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dia bawa kat sini. Adapun halangan yang keempat, yang juga halangan terakhir ialah nafsu. Semua ada empat. Pertama dunia, kedua manusia, ketiga syaitan, keempat nafsu. Kita pun dah hafal dah dia punya susunan tu kan. Dunia, manusia, syaitan, nafsu. Adalah wajib ke atas orang yang hendak beribadah agar berhati-hati sekali terhadap nafsu yang selalu mengajak engkau ke jalan kejahatan. Sebab nafsu itu musuh yang sangat menyesatkan lagi membinasakan. Bahayanya sangat besar. Ubatnya sangat sukar. Penyakitnya pula berat. Oleh sebab itu engkau mesti benar-benar berhati-hati. Hal ini disebabkan dua perkara. Kita berhenti situlah. Panjang. Untuk nafsu ni dia hurai panjang sikit sampai muka surat 172. Ini semua diambil daripada kitab Minhajul Abidin, bawa ke kitab kita ni, kitab Nasaihul Ibad. Dan bila kita cerita pasal nafsu, memang kenalah bulan Ramadan.
Tadi pun pasal meniaga pun bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini selalu kita sebut bulan pengurusan hawa nafsu kan. Kita mengikuti satu kursus sebulan. Allah wajibkan kita hadir kursus pengurusan hawa nafsu. Cara nak didik nafsu yang paling berkesan ialah berlapar dahaga. Dan ada dua waktu yang saya kira sangat menguji, iaitu waktu nak bersahur dengan waktu berbuka. Waktu bersahur kita kena kejut nafsu bangun awal sikit daripada biasa kan. Sebab nafsu ni dia suka tidur. Bila gerak bangun awal, alamak leceh kan. Bagi yang dah biasa tu tak apalah, alhamdulillah kan, dia dah berjaya mendidik nafsu. Tapi yang tak biasa tu memang berperang lah nak bangun sahur. Ada setengah suami pesan kat isteri, tak payah gerak abang sahur, abang dah sahur, siap-siap kat kedai mamak lepas tarawih kan. Bangunlah sahur walaupun sekadar minum, walaupun sekadar makan sebiji buah kurma. Bukan sekadar berkat sahur tu memang waktu berkat, tapi sebenarnya nak kejut nafsu tu, bangunlah awal sikit. Didik nafsu. Kemudian waktu berbuka macam kita sebut tadi, kalau kita boleh berbuka secara sederhana, eloklah orang kata apa, tak lebih-lebih, tak membazir, alhamdulillah, itu tanda kita yang kontrol nafsu kita. Kalau pergi bazar Ramadan pun beli yang patut-patut je kan, alhamdulillah, maknanya kita kontrol nafsu kita. Tapi kalau kita makan tu sampai macam tadi, sudahnya buang ketua sampah je, maknanya nafsu yang kontrol kita. Jadi kita boleh tengok bulan Ramadan ni siapa kontrol siapa. Kita kontrol nafsu ataupun nafsu masih kontrol kita. Bulan Ramadan pun tak boleh nak baca Quran. Nak harap bulan mana lagi? Itulah nafsu. Nafsu malas. Bulan Ramadan pun tak bersungguh-sungguh, tak berlumba-lumba bersedekah. Itu nafsu cintakan harta. Nafsu bakhil. Dia memang Ramadan ni bulan pengurusan hawa nafsu. Allah nak suruh kita kenal nafsu kita ni agresif ke tak? Nafsu kita ni tak makan saman ke ataupun boleh dibentuk? Itulah peluang bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan tu sendiri setengah ulama bahas maksudnya panas kan, Ramdun. Dalam bahasa Arab Ramadan ialah salah satunya panas. Nafsu kita ni akan panas je, dia akan tak puas hati je bila kita sekat dia banyak benda. Ya. Kita tak tahu kita asyik nafsu yang terus ke tak baik dia kan, menjurus kita pada sosial macam lah. Tapi kalau kita lebih berat kepada nafsu yang baik ni, dia akan kurang benda yang tak baik ni. Ya, baik. Itu kita sebut tadi. Kalau contoh kita berbuka dengan sederhana, maknanya kita kontrol nafsu, atau dalam bahasa tasawuf kita berjaya menjinakkan nafsu, maka jinak itulah namanya mutmainnah. Kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ni tenang. Sebab nafsu ni dia liar. Jadi kita pujuk dia, dia tenang. Kita pun makan elok, beribadat elok, apa semua. Alhamdulillah lah. Tapi bukan senanglah nak menjinakkan nafsu tu. Kerana tabiat nafsu itu sendiri asalnya memang dia agresif. Jadi kalau kita ikut dia punya keagresifan tu kan, akhirnya dia bawa kita kepada amarah tu lah. Tu dia panggil nafsu amarah. Dia ajak kita benda-benda ke arah benda-benda yang tak elok je. Dia ajak kepada pelanggaran perintah Allah. Nafsu ni kalau yang sampai amarah, dia dah tak fikir dah halal haram, dosa pahala. Kita takut kat situlah level nafsu kita, itu yang kita takut. Ada satu lagi yang tengah-tengah dia panggil lawamah kan. Yang basic 3 lah. Kalau dalam tasawuf tu dia bincang sampai ada 7 martabat pula. Paling tidak 3 tu pun okey dah kita faham kan. Mutmainnah, lawamah ni kejap okey, kejap tak okey, kejap okey, kejap tak okey. Kalau amarah ni banyak tak okey. Mutmainnah ni banyak okey. Dia macam tu kan. Jadi adakah kita ni nafsu mutmainnah? Adakah kita kategori lawamah?
Adakah kita ni kategori ammarah? Boleh check lah bulan Ramadan kan. Bulan puasa, tak puasa juga. Tak puasa, itu amarah tu. Nafsu mengajak kepada, alah tak payah puasa lah, penat je kan. Kan ada apa pun. Tu, dah amarah awal-awal dah. Puasa, tak sembahyang. Puasa, tak tutup aurat. Masih ada lagi nafsu-nafsu yang mengajak pada benda yang tak elok. Jadi kita bermuhasabah bulan Ramadan ini, di manakah kedudukan nafsu kita? Adakah nafsu yang mutmainnah, lawamah ataupun ammarah? Ya. 166. Seseorang yang menimbun makanan lebih dari persediaan 3 hari, berarti ia hanya akan membuat ukuran hisab di akhirat. Mana nak dia masak 3 hari? Banyak-banyak contoh tak? Okey, muka surat 166 tu padahal mana tadi? Bawah tu. Seseorang yang menimbun makanan lebih dari persediaan 3 hari. 3 hari bererti dia ni sudah dikira orang yang memperberatkan hisabnya di akhirat. Jadi hisabnya jadi sukar, jadi sulit di akhirat. Kalau kat dunia ni kita dah buat persiapan makanan lebih daripada 3 hari. Saya kira hadis ni kita dah pernah baca sebelum ni, kalau tak silap lah. Yang mana hadis-hadis yang sebegini dia perlu kepada pemerhatian yang agak halus lah. Hadis ni bukan ada 1-2 je kan, ada beribu-ribu bahkan beratus ribu. Dalam kaedah usul fiqh dia ada satu istilah dipanggil istimbat. Istimbat ni kita kena ambil hadis ni, hadis yang kita baca ni 3 hari ni kan, lepas tu kena ambil juga hadis yang lain, kita pelaga dia, kita harmonikan dia, supaya kita dapat satu maksud yang apa sebenarnya nak disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau pegang hadis ni saja, jenuh kita. Semua terlibat kot barangkali kan. Beli beras berkampik-kampik, minyak masak lah apa contoh kan. Sebab dia kata lebih 3 hari je kat akhirat nanti, siap lah koma. Beratlah hisab kan. Sedangkan ada hadis, kamu meninggalkan harta kepada waris kamu. Tinggalkan harta, kalau kita meninggal dunia nanti, tinggalkan harta kepada waris, itu adalah lebih baik daripada mereka hidup meminta-minta kan. Jadi kita imbangkan. Jadi maksud di sini lebih kepada orang tu dia kumpul harta, kumpul makanan, tapi macam tadilah, sampai tak solat. Hak dia fikir untuk anak dia je. Dia bukan fikir solat, bukan dia fikir akhirat, bukan dia fikir nak infak. Ada rezeki lebih pun dia tak menyumbang, tak itu. Itu memang sulit lah, memberatkan dia punya hisab dia di akhirat. Tapi kalau dia buat persiapan itu sekadar persiapan, takut jadi apa-apa kemungkinan, macam kisah Nabi Yusuf kan. 7 tahun pertama kan elok. Apa Nabi Yusuf suruh buat? Berjimat cermat, simpan. Nanti nak hadap 7 tahun kemarau pula. Habis yang tu tak boleh simpan? Boleh. Jadi tengok gaya bagaimana kita mengacu benda tu. Jadi kalau kita simpan tu sekadar untuk persiapan, tak ada masalah. Jadi point dia tu, adakah orang yang terlibat ni, orang yang ada kepahaman agama, kesedaran agama, atau kita kata berjiwa agama, kalau dia buat macam ni, insya-Allah dia buat yang elok. Bukan sebab dia saja-saja nak kumpul reta je kan, nak kumpul untuk anak cucu, tidak. Tapi ada sebab-sebab yang insya-Allah niat dia tu Allah yang lebih mengetahui. Tapi kalau orang tu tak ada jiwa agama, tak ada jiwa akhirat, itu yang masalah sebenarnya. Jadi masukkan suntikan agama, elemen agama, niat, itu antara perkara yang paling penting dalam apa juga tajuk yang kita bincang sebenarnya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, para hadirin, ayah ibu sekalian, sekadar itu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran, mohon maaf di atas segala kekurangan. Selamat bertarawih dah malam ni. Selamat bersahur, selamat berpuasa, selamat apa lagi? Selamat semualah kan. Insya-Allah Ramadan Karim.
kita jawab Allahu akram. And Ramadan Karim, Allahu akram, insyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka